Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Mat Ahmad, nombor metrik 2021107279 dari kumpulan yang keempat dari kelas 1A IC 2201A. Saya di sini untuk membentangkan tentang subjek Akidah Islamiah ISC 400 di bawah topik Alamat akhirat menurut agama Kristian dalam kurungan kematian. Okey. Kematian menurut agama Kristian. Yang pertama, kematian merupakan satu hukum alam yang tidak dapat dielakkan oleh setiap benda bernyawa di atas muka bumi ini. Boleh dikatakan, tiada satu benda yang hidup akan kekal lama. Bahkan, semuanya akan menemui satu pengakhiran yang sama, iaitu kematian. Namun, yang membezakan setiap benda bernyawa di atas dunia ini adalah bagaimana cara kematian itu berlaku. Agama Kristian merupakan agama terbesar di dunia dengan jumlah penganutnya 1/3 jumlah penduduk dunia, iaitu kira-kira anggaran dalam 2.1 bilion atau lebih. Kristian adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran Yesus dari Nazaret seperti yang ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya dalam Perjanjian Baru. Okey. Nombor 2, setiap manusia di dalam permukaan bumi ini akan merasai kematian. Begitu juga menurut agama Kristian. Dalam pandangan agama Kristian, kematian adalah suatu yang dilihat sebagai perpisahan atau terlepasnya jiwa seorang dari jasad tubuh badan. Mengikut Kristian Katolik bahawa selepas seseorang itu mati, jiwanya akan terpisah dari badan dan badannya akan rosak dan hancur, manakala jiwanya tidak akan mati. Permulaan dari itu, mereka akan diadili secara peribadi. Seseorang itu akan mempunyai 3 kemungkinan, iaitu mereka akan masuk syurga ataupun masuk neraka atau akan menghadapi api penyucian untuk sementara waktu. Yang ketiga, pemahaman Kristian mempercayai bahawa kematian tidak bermakna berakhirnya sebuah kehidupan. Tetapi, kebangkitan semula Nabi Isa di kemudian hari memberi harapan kepada mereka bahawa terdapatnya kehidupan yang baru selepas mati di syurga bersama Tuhan mereka. Berdasarkan kepercayaan Kristian juga, hari kematian difahamkan sebagai hari kelahiran yang membawa manusia kepada kebaharuan, iaitu kehidupan yang kekal. Setengah penganut Kristian mempercayai dan menganggap bahawa kehidupan yang sengsara mereka adalah sebahagian ujian dan cabaran Tuhan ke atas mereka, seperti imej Tuhan mereka yang mana berlaku ke atas kehidupan Yesus. Okey, akhir sekali, hikmah berlakunya kematian kepada penganut Kristian adalah kematian itu bermakna mengejar pencapaian untuk masuki syurga yang dijanjikan Tuhan untuk penganut Kristian yang taat dan tidak melakukan dosa mengikut ajaran Kristian. Setiap perbuatan di dunia ini yang dilakukan hanyalah untuk mengejar dan mencapai ganjaran memasuki syurga itu dan mengelakkan dicampak ke dalam neraka yang penuh azab. Okey, kita teruskan lagi dengan ulasan artikel. Artikel yang dipilih dalam pembentangan ini adalah buku yang bertajuk 60 soalan yang diajukan oleh orang Kristian mengenai kepercayaan dan amalan Yahudi. Dalam bahasa Inggerisnya, 60 Questions Christians Ask About Jewish Belief and the Practice. Okey. Penulis buku ini yang bernama Michael L. Brown. Okey. Artikel 60 Questions Christians Ask About Jewish Belief and Practice merupakan salah satu karya yang ditulis oleh Michael L. Brown mengenai pelbagai persoalan yang ditanya oleh fahaman Kristian kepada agama Yahudi dan diterbitkan pada tahun 2011. Dalam karya ini, penulis mendedahkan tentang persoalan agama Yahudi serta jawapannya mengikut kepada fahaman penulis dan dibahagikan pada beberapa bab untuk menjelaskan lebih lanjut.
Penulis menyatakan hasrat agar karya ini dapat menjawab pelbagai persoalan orang Kristian tentang agama Yahudi. Beliau berharap juga agar keseluruh tulisannya dapat dibaca dan difahami oleh pengkaji dan mempunyai persoalan tentang agama Yahudi. Okey. Yang pertama, biografi penulis. Yang pertama, beliau dilahirkan pada tahun 16 Mac 1955. Beliau juga adalah salah seorang ahli radio Amerika dan salah seorang pengarang, penyokong maaf dan penyokong agama Yahudi Mesianik, Zionism Kristian dan salah seorang gerakan karismatik. Okey. Rancangan radio sindiket nasional The Line of Fire yang ditayangkan di seluruh Amerika Syarikat. Beliau salah seorang yang menyumbang artikel ke platform berita Kristian The Stream serta ke laman berita Town Hall dan berfungsi sebagai ketua gabungan Hati Nurani di sebuah organisasi Kristian di kawasan Carlotta, North of Carolina. Okey, beliau juga pemegang PhD dalam bahasa dan sastra Timur dari New York University. Okey, antara satu topik yang saya membawa dalam pembentangan ini adalah yang pertama adalah isu satu yang tentang teks-teks Masorah. Persoalan yang ditujukan dalam buku ini adalah what is the Masoretic text, yang bermakna apakah makna-makna teks Masorah. Ini adalah fahaman firman Tuhan agama Yahudi yang tertulis dalam bentuk tulisan dan teks-teks Masorah. Okey, teks-teks Masorah ini adalah dianggap sebagai kitab suci Yahudi atau perjanjian lama bagi kaum masyarakat Protestan, perjanjian lama untuk Katolik yang tertulis dalam bahasa Ibrani asli dan sebahagian daripadanya bahasa Aram. Okey, manuskrip Masorah ini tertua ditulis pada awal Masihi pada tahun 820 Masihi sehingga 850 Masihi. Okey, persoalan seterusnya iaitu isu yang kedua dalam pembentangan ini adalah 7 hukum Nuh. Okey, apakah 7 hukum Nuh? Hukum ini adalah salah satu hukum perintah daripada Tuhan kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, semua penganut agama Yahudi menuruti hukum ini kerana mereka menganggap hukum ini oleh Moses, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Okey, antara hukum yang saya dapati dalam research saya adalah hukum yang pertama adalah jangan menyembah berhala, jangan menghina Tuhan, jangan membunuh, jangan melakukan hubungan seksual secara haram, jangan mencuri, jangan makan binatang hidup, dan akhir sekali kepatuhan hukum-hukum dalam sistem mahkamah untuk menjaga kepatuhan hukum-hukum tersebut. Yes. Okey, penulis juga memberitahu bahawa agama Islam merupakan agama hukum Nuh yang diakui oleh orang Yahudi dalam The Seven Noahide Laws 2014 dalam buku tu. Okey, seterusnya isu ketiga iaitu cara-cara pemakaian penganut agama Yahudi. Okey, isu yang menarik dalam penulisan buku ini adalah tentang pemakanan, menitik beratkan tentang pemakanan, iaitu orang Yahudi menitik beratkan dalam pemakanan. Okey, mereka tidak campurkan masakan atau makan daging dan tenusu seperti contoh daging kambing dan kerang-kerangan. Okey, mengikut ajaran mereka yang pengkaji dapati, mereka melakukan upacara amal yang mana mereka meletakkan garam untuk menyingkirkan semua darah, ataupun juga sesetengah terdapat juga upacara amal yang istimewa yang mana mereka menggunakan roti dan wain dalam pemakanan mereka. Ya, itu. Okey, yang kedua adalah pemakaian wanita Yahudi. Okey. Persoalan dalam buku ini dia mempersoalkan tentang mengapa wanita Yahudi tradisional memakai rambut palsu atau bahkan mencukur rambut di kepala mereka. Dalam fahaman Yahudi tertulis memberitahu sebilangan wanita Yahudi ini memakai rambut palsu dan menyembunyikan ketiadaan rambut mereka.
Rambut palsu itu juga digunakan atas sebab alternatif kerana ia lebih murah dan daripada perubatan untuk memulihkan rambut asli mereka. Rambut palsu mereka itu dibuat daripada bulu haiwan, gentian sintetik dan rambut manusia juga. Hal ini sangat menarik perhatian pekaji. Dia menarik perhatian saya untuk membaca dan mengkaji buku ini. Okey, seterusnya. Okey, kita terus kepada kesimpulan. Okey, yang pertama, saya mengkaji isu ini, penulis saya ini, tekan dalam buku ini, pengkaji mendapati buku ini sangat berguna untuk para penyelidik untuk membuat kajian mengenai kepercayaan dan amal-amalan agama Yahudi. Namun begitu, penggunaan bahasa Inggeris perlulah diselaraskan mengikut audien yang disasar agar maklumat yang diingin disampaikan oleh pembaca dapat difahami dengan jelas dan tepat. Okey, yang ketiga, susunan dan jalan cerita yang terkandung dalam buku. Okey. Susunan dia disusun dengan teratur dan kemas, menyebabkan pembaca mudah memahami jalan cerita dan dipaparkan secara berkesan. Okey, cadangan. Saya boleh memperikaskan bahawa maklumat mengenai persoalan agama Yahudi dan amalan mereka mengenai persoalan agama Yahudi. Kiranya cadangan dia kena memperingkaskan lagi maklumat untuk menyenangkan lagi pembaca ataupun pengkaji seperti saya. Okey. Yang kedua, boleh menambah baik artikel ini dengan penggunaan bahasa Inggeris yang jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Hal ini dikatakan demikian, tidak semua pembaca dan pengkaji artikel ini memahami bahasa Inggeris yang tahap yang tinggi dan perlu menterjemahkan dalam bahasa mudah untuk mereka fahami. Okey, penulis perlu peka lah setiap perkataan yang digunakan apabila ingin menerangkan isi yang hendak disampaikan. Okey, dari itu saja. Alamat akhirat menurut agama Kristian kematian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.